Bab berada di rumah isteri yang masih dara ataupun isteri gadis. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkahwin dengan Ummu Salamah, yang kata perawi di bawahnya, baginda berada di rumahnya, di sisinya selama 3 malam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa biki ala ahliki hawanun, bukanlah engkau di sisiku hina. Satu lagi, ahlik itu dengan makna engkau tidaklah menjadi penyebab kepada kehinaan ahli keluargamu. Kalau engkau mahu, aku boleh berada bersamamu selama 7 malam. Tetapi kalau aku berikan 7 malam untukmu, nescaya aku kena berikan 7 malam juga untuk isteri-isteriku yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Safiyah, baginda berada di sisinya, yakni di rumahnya selama 3 malam. Uthman menambahkan, dia janda, yakni Safiyah itu janda. Wa qala haddatsani Hushaim qala haddatsana Humaid qala haddatsana Anas, yakni cara bentuk riwayat dia itu berbeza daripada hak sebelumnya. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, jika seseorang itu berkahwin dengan anak dara setelah dia mempunyai isteri, aqama indaha sab'an, dia boleh berada di rumahnya, ini di rumah isteri yang baru kahwin itu, yang dara itu, selama 7 malam. Dan jika dia berkahwin dengan janda, yakni setelah dia ada isteri lah, aqama indaha thalathan, dia bermalam ataupun berada di rumah isterinya itu selama 3 malam. Kalau saya hendak kata bahawa dia telah memarfu'kan hadis ini, nescaya saya benar. Tetapi dia berkata, as-sunnah kadzalik, sunnah begitulah, yakni sunnah Nabi begitulah. Ini bab tentang orang yang bersama isterinya, yakni dukhul dengan isterinya. Maksudnya bab orang yang bersetubuh dengan isterinya sebelum dia membayar mas kahwinnya, Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, bila Ali mengahwini Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berilah sesuatu kepadanya. Ali menjawab, saya tidak ada apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, di mana baju besimu Al-Hutamiyah itu? Baju besi Al-Hutamiyah duduk di mana? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, dia meriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu bila berkahwin dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radhiya anha, dan Allah meridainya, arada an yadkhulah biha, dia nak bersamalah dengan Fatimah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangnya, tidak bagi.
sebelum dia memberikan kepadanya sesuatu. Maka Ali berkata, wahai Rasulullah, saya tidak ada apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, kamu berikanlah kepadanya baju besimu itu. Maka dia pun memberilah kepada Fatimah baju besinya. Selepas itu barulah dia bersama dengan Fatimah. Dengan syarat satu lagi daripada Ibnu Abbas, itu juga hadisnya. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku memasukkan seorang perempuan, yakni membawa, mengiringi seorang perempuan kepada suaminya sebelum suaminya itu memberikan apa-apa kepadanya. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana perempuan yang dikahwini, sama ada dengan diberikan mas kahwin kepadanya atau diberikan sesuatu pemberian atau dijanjikan sesuatu sebelum berlaku akad nikah, maka itu adalah haknya. Dan apa-apa yang diberikan selepas daripada akad nikah, maka ia adalah hak orang yang diberikan. Orang yang paling berhak untuk memuliakan seseorang ialah anak perempuannya atau saudaranya, saudara perempuannya. Babun fima yuqalu lil mutazawwij, ini bab ucapan ataupun apa yang diucapkan kepada orang yang berkahwin, yang ini baru berkahwin. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak mengucapkan selamat kepada seseorang apabila seseorang itu berkahwin, baginda akan berkata kepadanya, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu, semoga Allah memberkatimu, dan semoga Allah menghimpunkan, menyatukan kamu berdua dalam kebaikan, dalam kebaikan. Itulah doanya. Kita tengok semula Ustaz ni baca tadi. Ini bab muqam, babun fil muqam indal bikri, bukan maqam, muqam. Kalau maqam orang panggil dia jadi apa ni, zaraf makan ataupun zaraf zaman ataupun masdar mimi kepada qama yaqum, itu maqam. Tapi kalau muqam, dia sama ada zaraf zaman atau zaraf makan ataupun masdar mimi kepada aqama yuqimu iqamah. Jadi ini muqam daripada aqama yuqimu iqamah, bukan daripada maqam. Kalau maqam maknanya tempat, tempat atau tempat berdiri, masa berdiri ataupun perdirian, keadaan berdiri itu kalau maqam. Ni muqam, yakni tempat berhenti, tempat singgah, duduk, tinggal. Itu maksud muqam. Kalau bahasa kita pula maqam tu jadi lain pula. Maqam diraja misalnya, maknanya kubur lah, kuburan pula. Ataupun apa ni, maqam tu dengan mana maqam, kedudukan itulah maqam, kedudukan, darjat itu.
Itu dalam bahasa Arab asalnya tidak gitu, dengan makna tempat berdiri. Kalau maqam, di sini muqam. Bab tentang berada bersama dengan isteri yang gadis. Isteri yang gadis, mana dia menikah tu, perempuan tu belum berkahwin dengan siapa-siapa lagi. Itu bikr. Mana isteri anak dara lah. Itu al-bikr. Jadi maksud dia selama mana seseorang itu nak duduk, nak berada di rumah ataupun bersama, tidak mesti di rumah dia sendiri, ikutlah mana-mana pun, berada bersama dengan isteri yang masih anak dara tu, jika dia ni sudah ada dah bini, jadi dia nak duduk selama mana dengan isteri dia hak baru tu. Hak baru tu ada dua macam. Satunya hak baru tu anak dara, satu lagi hak baru tu sudah janda. Dia ada berbeza hukumnya itu, mengikut sesetengah ulama lah, bukan semua ulama juga. Jadi hak ni dia riwayat daripada Ummu Salamah, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menikah, berkahwin dengan Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan dia selama 3 malam. Bukan 3 malam tu malam saja, tengah hari pun kira sekali lah. Tetapi yang utamanya malam tu. Dia kata aqama indaha thalathan, bukan thalathatan. Kalau kata thalathan tu maklum, yakni thalatha layal, 3 malam, bukan thalathah. Kalau thalathah mana? Thalathata ayyam, hari. Nombor satunya, kira-kira malam, hari, gapo ni, kalau dari segi Islam, dia bermula dengan malam. Sebab tu dia sebut malam tu, 3 malam. Satu. Yang keduanya, yang lebih diambil kira dalam bab ni, dalam bab pembahagian giliran di antara isteri-isteri ni, yang dikira yang utamanya ialah malam, bukan siang. Itu yang kedua. Yang ketiganya dengan maksud, kalau sebut malam, sekali dengan hari dia lah. Itu mengikut urufnya. Seperti kalau kita biasa sebut siang, mana 3 hari pergi sana, mana sekali dengan malam. Takkanlah 3 hari itu maksudnya 3 hari duduk sana, malam tu hungar balik dari sini, lepas tu esok pula pergi. Jadi maksud 3 hari tu gitu. Dah, sekali dengan malam lah. Jadi kalau sebut malam ni pun sekali dengan hari juga, mengikut uruf percakapannya begitulah. Jadi dia duduk 3 malam. Lepas tu dia kata, thumma qala, lepas pada 3 malam tu dia kata, tapi dalam riwayat Muslim ada sebut, bila dia duduk semalam, esok ke tu, dia kata esok ke tu. Dalam riwayat ni nampaknya lambat dia kata, mana setelah 3 hari ataupun setelah 3 malam baru dia kata gini. Dia kata, laisa biki ala ahliki hawan, engkau tidak hina di sisiku. Jadi engkau kepada ahlimu, ahli itu maksudnya dialah, engkau kepadaku. Sebab suami isteri ini dikatakan kepada masing-masing lawan dia tu ahli. Mana isteri kata itu ahli saya, maksud suami saya. Ya, si suami kata itu ahli saya, jadi isteri saya. Jadi ahlul bait, pada isteri seseorang tu, ahlul bait juga boleh suami dia tu lah, ahlul baitnya.
Jadi perkataan ahli ni boleh di sini dipakai dengan makna suami. Jadi engkau tidak hina di sisi suami, di sisi ahlimu, yakni suamimu. Siapa suamimu? Akulah. Akulah. Jadi aku buat bagi 3 hari untuk kamu ni bukan suatu penghinaan terhadap kamu. Kalau kamu nak aku duduk 7 malam sekali dengan kamu pun boleh. Boleh. Kalau nak 7 malam pun boleh juga, kata dia. Tapi kalau aku buat 7 malam, hak mana-mana isteri aku hak lain pun kena 7 malam juga. Itu dari segi gila kan. Jadi aku tentukan 3 hari ni bukan kerana memandang kamu hina ataupun rendah ataupun aku tak suka kepada kamu. Tidak. Engkau tidak menarik hati aku. Tidak. Tetapi kerana begitu hukumnya. Begitu hukumnya. Iaitu 3 malam. Jadi 3 malam ni hak mana? 3 malam ni kira suku kah atau tidak? Kira suku kah? Itu kira keistimewaan lah. Orang perempuan yang baru kahwin, dia dapat 3 malam. Lepas tu gila-gila hak lain tu tak kira hak tu lah. Bila siapa pusingan tu dia dapat 3 malam pula. Misalnya kita kata gitukah? Atau 3 malam ini bukan suatu keistimewaan, tetapi dimulakan dengan dia. Pusingan giliran itu dimulakan dengan dia 3 malam. Itu dia. Lepas pada tu termasuk dalam hak giliran dia dah lah tu. Bukan kata sesuatu yang istimewa suku, tidak. Jadi katakanlah kalau seseorang tu ada bini 3 dah. Katakanlah ada dia bini 3. Hak ni dia duduk 3 malam sini. Ni hak baru nikah. Hak baru nikah ni janda lah, sebab Ummu Salamah ni. Hak baru nikah ni janda. Dia duduk 3 malam situ. Lepas tu 3 malam pula bini dia seorang lagi. Lepas tu 3 malam pula bini dia seorang lagi. Lepas tu mari kepada hak baru kahwin tadi. Dia duduk 3 malam pula, 3 malam pula, 3 malam pula. Begitu. Ataupun kalau kita kata dia keistimewaan ini 3 malam ni keistimewaan untuk isteri hak janda. Dia dapat 3 malam. Lepas tu buat giliran hak yang kedua semalam mai. Yang ketiga semalam mai. Pergi pusing siapa ke dia pula semalam mai pula. Lepas tu yang kedua semalam mai juga. Yang ketiga semalam. Gitu. Yalah juga. Jadi hak 3 malam mula-mula tu sebagai keistimewaan untuk dia. Hak baru menikah. Itu kalau kes janda. Kalau kes isteri hak baru dikahwin ni tu, baru menikah tu, anak dara, dia 7 hari. 7 hari. 7 hari tu sebagai keistimewaan atau sebagai giliran. Di situ pada khilaf pada dia juga. Kebanyakan ulama mengatakan itu keistimewaan dia, hak dia dapat. Jadi kalau katakanlah seseorang tu dia ada isteri 3. Mula-mula muka baru nikah ni start buat giliran tu, start mula-mula tu duduk dengan hak baru. Katakanlah anak dara hak ni. Duduk selama mana? Seminggu. Lepas seminggu tu dia nak buat giliran tiap-tiap orang untuk tiap-tiap orang sehari-sehari. Jadi yang kedua sehari, yang ketiga sehari. Lepas tu sapalah kepada hak baru menikah tadi, sehari juga. Itu baru giliran, sehari-sehari giliran. Hak mula-mula itu adalah keistimewaan yang diperolehinya sebab dia anak dara best. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, terutamanya imam dia, Imam Abu Hanifah tu, dia kata dak, serupa je janda dengan anak dara serupa. Jadi tak ada kelebihan kata 3 hari ke seminggu. Janda pun boleh juga seminggu, kata dia. Macam hadis ni menjadi pegangan mereka. Hadis yang kita sedang baca ni menjadi pegangan mereka. Nabi kata kalau mundak 7 pun boleh juga 7 hari. Jadi ini kata dia bukan khusus untuk anak dara. 7 tu bukan khusus untuk anak dara, janda pun boleh juga. Tapi kalau dia start dengan 7, orang lain pun kena 7 hari jugalah. Jadi kalau dia 4 ada bini, bermakna lepas sebulan dia baru jumpa pula dengan dia. Jadi kata dia, Ummu Salamah tak say, ni 7 hari ni bukan dia tak boleh. Kalau dia buat 3 hari, orang lain pun Nabi akan buat 3 hari juga.
Dia kena gitu, muka kena adil, kata dia. Ni kalau hak ni 3 hari, lepas tu hak ni sehari, mana adil? Walaupun kata hak ni baru pun. Kalau anak dara, hak ni 7 hari mula-mula, hak lain tu sehari, tak adil. Dia kena boleh 3 hari ke seminggu ke boleh berlaku. Anak dara ke janda ke boleh berlaku. Lepas pada tu dah bukan suatu keistimewaan kepada hak baru menikah tu, tak. Dia tak terima. Sebagai suatu keistimewaan tak terima. Cumanya giliran tu dimulai dengan hak baru nikah. Tu je dia terima. Tidak kata nikah sebulan dia baru jumpa. Tak. Kalau dari segi awak giliran tu baru nikah, hari ni nikah, amalan dia start duduk dengan bini hak baru. Tu kelebihan yang dia terima. Ada perbilangan hari tak? Buktinya kata, cuba tengok hadis ni. Ummu Salamah ni janda. Hak 3 hari tu tak apalah, tapi Nabi kata kalau nak 7 boleh juga. Kalau nak 3 hari bermakna dengan dia 3 hari. Lepas tu hak yang kedua 3 hari juga. Yang ketiga 3 hari juga. Jadi tak lama. Lepas pada 6 hari kat seminggu dia jumpa pula. Dapatlah suami dia pula. Tapi kalau 7 hari lepas bulan, dia tak pilih hak tu. Jadi ini atas pilihan isteri itu. Isteri hak baru tu atas pilihan dia. Jadi sebab apa dia tidak pilih hak seminggu tu? Kalau tak kira dari segi mungkin suka kepada dia seminggu lah, tetapi dia akan buat giliran kepada hak lain seminggu juga, akan jadi seminggu. Jadi bergantung kepada persetujuan di permulaan tu. Dia nak buat apa? Mana tidak khusus dengan 3, tidak khusus dengan 7, semalam pun boleh berlaku. Yang penting adil, kata dia. Cuma yang dia ada keistimewaan yang apa dia? Hak baru menikah. Giliran ni dimulai dengan dia, itu saja. Yang lain-lain tak ada keistimewaan dia. Sebab apa? Islam ni agama adil, kata dia. Jadi kalau lagu tu tidak adil, tak apa. Cuba kita tengok sini. Asal lagi, engkau tidak hina dengan sebab engkau ni ahli keluargamu, anak beranakmu tidak jadi hina. Tidak jadi hina. Bukan kata aku duduk dekat kamu ni 3 hari ni kerana aku nak menghina kamu, jadi terhina lah habis anak beranak kamu. Tidak. Cuma asalnya kalau buat 3 hari, lepas tu giliran tu akan sampai kepadamu tak lama. Kalau kamu nak 7 hari pun boleh juga. Jadi bukan kerana Nabi tidak suka kepada dia, tidak. Bukan kerana dia tidak berhak dapat lebih, dia tak boleh kalau nak lebih. Tidak. Tidak kerana itu. Jadi kepada ahli keluarga kamu, bukan kepada Nabi, kepada suami dia tu tidak, tapi kepada ahli keluarga dia. Cuba kita perhati, ini kitab syarah hadis ini, Badlul Majhud ini dikarang oleh seorang tokoh dalam mazhab Hanafi, dan dia akan hak ni nampak memang hak ni menyokong dia lah. Kemah lagi lah. Kalau hak tidak menyokong dia pun dia akan pusing, takwil kan, masa dia dah bukan dia raja kan lain pula gitu juga. Kalau kitab lain kita baca pula gitu juga. Dia kata wa hadzal hadith yadullu ala wujubil adli ala az-zawj idza kana lahu aktharu min zawjah, wa madhhabul hanafiyyah fi dhalik anna ar-rajul idza kana 'indahu akthar min imra'ah fa 'alayhi al-'adlu bainahunna fi huquqihinna min al-qasmi wan-nafaqah wal-kiswah la fil mawaddah wal mujama'ah, fayajibu 'alayhi at-taswiyah fil ma'kul wal mashrub wal malbus was sukna wal baytutah, wal aslu fihi qawluhu 'azza wa jalla fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ay in khiftum alla ta'dilu fil qasmi wan nafaqah fi nikah al mathna wal thulath wal ruba' fawahidah. Nadaba subhanahu wa ta'ala ila inkah al wahidah 'inda khawfi tarki al 'adli fi az-ziyadah, wa innama yukhafu 'ala tarki al wajib fadalla 'ala anna al 'adla bainahunna wajib, wa ilayhi ashara fi akhir al ayah biqawlihi dhalika adna alla ta'ulu, ay la tajuru wal jawru haram, fa
فكان العدل واجبا ضرورة ولأن العدل مأمور به بقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان على العموم والإطلاق إلا ما خص بدليل ويستوي في القسم البكر والثيب والشابة والعجوز والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية ولا قسم للمملوكات بملك يمين وإن كثرن بقوله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولو كانت إحدى الزوجين حرة دعوة. Jadi hak nak ceritanya gapo dia? Dia kata hadis ini menunjukkan wajib berlaku adil atas suami. Tanggungjawab dianya kena berlaku adil kalau dia ada lebih daripada seorang isteri. Mengikut mazhab Hanafiyah dalam perkara ni, iaitu seseorang tu kalau dia ada lebih daripada seorang isteri, maka dia kena berlaku adil di antara mereka dalam hak-hak mereka, yakni hak-hak isteri itu. Gapo dia hak-hak isteri itu? Hak kena berlaku adil. Giliran nafkah, belanja, pakaian, itu hak utama. Bukan dalam kasih sayang, hak tu tak boleh, hak tu tak boleh. Dan bukan dalam persetubuhan, tidak, hak tu tidak wajib. Jadi hak wajib yang tadi, hak tadi, iaitu dia kena samakan dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan bermalam. Hak tu kena sama. Kena sama. Jadi dia nak ayatnya kalau hak tadi 7, 3, lepas tu hak lain sari, tak sama tu. Tak sama tu. Sebab tu dia tak terima setengah-setengah hadis seperti hadis hak kemudian. Ada pun hak ni menyokong dia ni, hak ni. Hadis ni pegangan dia lah ni. Dia kata asasnya dalam perkara ni iaitu firman Allah Ta'ala, kalau takut tak dapat berlaku adil, seorang je lah nikah. Jadi kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam pembahagian giliran nafkah dengan berkahwin 2, 3, 4 tu, kalau kamu takut tak berlaku adil, fawahidah, maka satu saja, seorang saja. Allah SWT menggalakkan berkahwin seorang pada ketika seseorang itu takut tidak dapat berlaku adil. Kalau dalam ramah, nikah ramah tu. Jadi hak takut ni takut tu kerana meninggalkan benda wajib, kata dia. Kalau meninggalkan benda sunat tak ada masalah takut ni. Jadi Tuhan sebut kalau takut tidak berlaku adil. Makna berlaku adil itu sesuatu yang wajib. Kerana tidak dapat melakukan hak wajib itulah ditakuti itu. Jadi ni kata dia menunjukkan benda ni wajib. Jadi berlaku adil di antara mereka itu wajib. Lepas tu di akhir ayat tu sebut, jadi dengan kahwin seorang itu lebih menjaga kamu daripada kamu berlaku zalim. Kamu berlaku zalim, dan zalim itu haram. Dia sekarang ni main wajib dengan haram sekarang ni. Sampai ke peringkat tu. Jadi bermakna wajib itu sudah tentu, adil itu sudah tentu wajib. Kalau begitu, selain daripada tu, dalam ayat yang lain juga Allah SWT secara umumnya, secara mutlaknya disebut Allah suruh berlaku adil dalam semua perkara lah. Dan kalau giliran tu wajib, dalam bab giliran tu pun kena berlaku adil lah. Dan bukan Tuhan suruh berlaku adil. Kecuali kalau ada dalil yang khusus lah. Ada dalil yang khusus. Bagi orang hak kata memang ada darah 7 malam, janda 3 hari, itu khusus untuk dia sebagai keistimewaan dia. Dia kata, ni khusus ni. Ada hadis ni. Hadis ni lah yang khusus. Jadi tidak zalim lah, kata dia. Tidak zalim. Ni kecuali, kes kecuali. Imam Abu Hanifah tak say. Tak, kata dia. Tak kecuali. Tak boleh nak kecuali dengan hak tu, kata dia. Dia faham lagu tu nak mana.
Jadi dengan sebab itu dalam masalah giliran ni serupa je. Hak anak dara ke, hak janda ke, muda ke, tua ke, baru menikah ke, lama dah menikah ke, Islam ke, bini tu, ataupun kitabiah ahli kitab ke, serupa. Itu mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, serupa. Kena buat giliran serupa. Hak sakit ke, hak tidak sakit ke, serupa dari segi giliran. Tak boleh kata hak sakit ataupun hak mari kotor kita tak boleh klik muka dia mari kotor. No. Tak boleh. Lagu tu. Ketika dia mari kotor pun kena pergi rumah dia. Sampai giliran dia kena pergi. Begitu. Sampai giliran dia kena pergi. Hak sakit ke, hak tua dah ke, kita kata tak kena pergi. Itu giliran termasuk dalam hak wajib. Cuma hak tidak wajibnya siapa dia? Kalau dia tu dengan hamba sahaya perempuan, tu tidak wajib lah. Giliran tak termasuk dalam giliran lah. Hak giliran dia kalau kata bini tak kira, anak dara ke, janda ke, muda ke, tua ke, lama ke, baru tak kira, serupa je. Kena berlaku adil dalam masalah giliran. Sebab apa? Dalam Quran kata, kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, kamu menikahlah seorang dengan seorang saja, ataupun kamu pakai hamba saya, ma malakat aimanukum. Itu tak apa, pasal tak ada masalah tanggungjawab giliran gapo tu, tak ada wajib. Sebab tak wajib, jadi tidak takutlah waktu tu. Jadi kalau tak buat giliran molek pun tidak ditakutilah, tidak berdosa lah. Maknanya benda tu tidak wajib giliran tu untuk hamba saya ni. Bermakna sebaliknya, untuk orang yang merdeka wajib kena buat giliran. Jadi kalau hamba dia jadi kurang lah. Masalah hamba tu tak ada pun sekarang ni, tak ada pun. Dengan sebab itu kata dia, kalau seorang tu ada bini seorang merdeka, seorang lagi hamba, hak merdeka tu giliran dia je 2 hari, hak hamba tu sehari. Dia beza, pasal dia kurang, dia separuh merdeka. Tapi walau bagaimanapun ada apa ni, hak ni hak beza ni hamba pun dari segi mana? Dari segi tempat tinggal dan bermalam, tu saja je hak bezanya, tak apa, tak ada giliran pun. Tapi dalam bab makan minum, pakaian tak boleh, kena serupa hamba pun, kena serupa. Sebab apa? Sebab itu termasuk dalam keperluan. Jadi serupalah, orang merdeka ke hamba ke serupa. Imam Syafi'i berpendapat kalau isteri hak baru tu anak dara, dia diberi kelebihan kepada dia dengan berdapat 7 malam dulu. Kalau janda 3 malam, lepas pada tu baru sama, baru buat giliran yang sama. Tak kira lah lepas pada tu nak kira 3 hari ke, 2 hari ke, sehari ke, tak kira lah. Tak kira lepas pada tu. Tapi hak mula-mula tu kelebihan dia. Pegangan dia macam mana? Hadis Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, yufaddalul bikr bi 7 wa thayyib bi 3. Dia pegang dengan hak tu lah. Itu pegangan dia. Jadi anak dara dia dapat kelebihan dengan mendapat 7 malam di permulaan perkahwinan itu. Dan kalau janda 3 malam. Jadi orang Hanafi dia jawablah hadis tu. Dia kata kelebihan tu, kelebihan dari segi mula giliran tu, mula tu. Bukan makna dari segi dia dapat 7 malam dah. Sebab saat ni lah Ummu Salamah saat ni kata dia janda, Nabi ada kata je kalau nak 7 boleh juga. Jadi makna bukan khusus dengan anak dara 7 ni. Jadi kalau ada dara ke janda nak 7 boleh. Gitu. Cuma hak kelebihannya kepada dia, mulakan dengan dia tu je. Dia takwil lah ni, dia takwil. Gitulah kesimpulannya, ringkas ceritanya lagu tu lah. Sebab apa? Kalau nak pergi jauh lagi kak,
Apa yang kita tak boleh pakai hadis tu? Sebab hadis tu tidak qat'iyyud dalalah. Tidak qat'iyyud dalalah fi takhsis, kata dia. Wajib taqdimul ayah wal hadis al mutlaq li wujub at taswiyah. Wa in kana qat'iyyan wajib i'tibar at takhsis bi ziyadah. Fa innahu la yu'aridu ma rawayna wa talawna li anna muqtada huma al adl. Jadi sebab kata dia dalil hak Imam Syafi'i pegang tu, Abu Hurairah tu tidak qat'i dalalahnya. Qat'i dalalah tu dari segi usul fiqhnya, maksud makna dia tu tak terang, dilebihkan. Dilebih lagu mana? Tak jelas. Jadi hak setara tu hadis tu tak boleh nak kita nak taksiskan ayat Quran. Hak Tuhan suruh berlaku adil tu dah tentu dah. Berlaku adil ni termasuk dalam bab giliran ni pun kena adil. Jadi kena cermat. Jadi adil ni sama. Lagu tu sama. Kalau buat apa ni 7 hari bagi keistimewaan kepada dia, tak boleh lagu tu. Bukan ini sebagai keistimewaan. Yufaddalu tu dengan maksud didahulukan mereka sahaja. Didahulukan mereka sahaja. Cuma mereka boleh nak pilih. Kalau dia nak 7 hari, setakat 7 hari boleh. Tapi orang lain pun kena 7 hari juga. Gitu. Kalau dia tidak nak 7 hari, dia nak 5 hari, boleh juga. Orang lain 5 hari juga. Baru adil, kata dia. Sebagai satu keistimewaan yang di luar daripada kiraan di giliran tu, tak ada. Dia kata tak ada. Kalau lagu tu istimewa, hak istimewa tu tak padat setara tu hadis. Nak mentaksiskan, nak mengkhususkan umum ayat Quran, innallaha ya'muru bil adli, tu tak boleh. Hak tu kena jaga lagi, hak tu kena duduk atas lagi. Hak ni tak boleh nak lakah, tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh. Dan tak boleh nak lawan. Wa in khiftum alla tuqsitu alla tuqsitu tu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak dapat berlaku adil, tu adil tu umum. Dan di sini hak berlaku adil dalam bab isteri-isteri lah. Kalau innallaha ya'muru bil adli itu umum lagi, dalam semua perkara lah, dalam semua perkara adil. Tapi kalau hak ni pun disebut adil juga, jadi tak boleh, kata dia. Jadi ayat setara tu tak pandai kata dia nak taksiskan ayat Quran tadi, hadis setara tadi. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ditekankan tidak berlaku adil itu. Jadi walau bagaimanapun, hak mana hak pendapat jumhur, hak kebanyakan ulama, hak pendapat kebanyakan ulamanya 7 malam untuk anak dara, 3 malam untuk janda sebagai suatu keistimewaan untuk mereka. Tidak dikira masuk dalam giliran hak kemudiannya seterusnya, tak dikira hak itu. Itulah pendapat Syafi'i, Malik, Ahmad dan lain-lain lagi. Lain-lain lagi. Jadi hak ni mereka jawab lagu mana hadis Ummu Salamah. Dia kata hadis ini khusus untuk Ummu Salamah. Itulah jawapan. Hadis ini pada hari itu janda kan, sepatutnya 3 hari lah. Nabi kata kalau nak 7 hari boleh juga. Tapi orang lain pun kena 7 hari juga. Ini khusus dengan dia. Dia jawab waktu tu, Imam Malik jawab waktu tu. Jadi dia kalau nak kira hak dia, hak asal tu 3 hari. Kalau untuk orang-orang lain tak ada, boleh sampai 7 hari lagu tu. Dia setakat 3 hari je kalau janda. Kalau janda begitulah. Ini hukum kalau orang tu nikah dalam keadaan dia sudah ada isteri dah. Kalau dia tak ada isteri lagi baru nikah, lagu mana? Jadi setengah-setengah ulama kata hukum hak ni juga, pakai hak ni juga. Jadi kalau dia menikah dengan anak dara, dia ada kerja lah mana-mana pun dia sibuk ke, dia gaduh nak kena seminggu, sekurang-kurang duduk sekali. Lepas tu kira lah nak pergi pun. Kalau nak pergi pun kira lah lepas pada tu.
Kalau janda 3 hari. Kalau dia nikah tu, mana dia tak ada bini lain. Dia nikah dengan satu orang perempuan tu janda. Selama mana dia nak duduk? 3 hari. Itulah yang sebaik-baiknya. Bukan makna siapa cerah, siapa putus hubungan tu kalau sehari duduk lepas tu pergi selalu dah. Tetapi hak Nabi SAW kata ni, hak inilah yang terbaik. Sepatutnya kena jagalah. Sekurang-kurangnya begitu. Kalau janda 3 malam. Kalau anak dara 7 malam. Lepas tu tak apalah nak pergi mana-mana. Itu cara dia ni. Satu. Yang kedua, mereka jawab, dia kata 3 malam Nabi duduk. Kalau kamu nak 7 malam pun boleh juga. Maksudnya 3 malam tu memang hak kamu. Hak tu tak termasuk dalam giliran. Tak termasuk. Tak kena gaji, tak kena qadha untuk orang lain dah. 3 malam tu khusus untuk kamu, istimewa untuk kamu. Tapi kalau kamu ambil hak 7, mana orang lain pun kena 7 jugalah. Begitu. Dia takwil gitu lah. Kena qadha, dia kena qadha lah kepada orang lain. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil Safiyah yang dia sebagai isterinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sampingnya selama 3 malam. Pasal apa? Pasal Safiyah ni dalam riwayat Uthman kan, Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia. Yang pertamanya Wahab bin Baqiyah, yang kedua Uthman bin Abi Shaybah. Kedua-dua mereka ni ambil daripada Hushaim. Jadi hak tadi kata dia duduk di rumah Safiyah ataupun bersama dengan Safiyah tu selama 3 malam, itu berdasarkan riwayat Wahab bin Baqiyah. Uthman menambahkan dalam riwayat dia tu janda. Dia isyarat kepada apa yang 3 malam, tidak 7 malam, sebab dia janda. Ada tambahan tu. Tapi tambahan tu Nabi kata kau tidak, Anas royak. Anas. Jadi kira-kiranya Anas ada sebut dia ni janda. Jadi kata Nabi duduk 3 malam tu, seseorangnya apa 3 malam, apa tidak 7, sebab dia janda. Dia sebut. Dan dia ada sebut yang berdasarkan riwayat Uthman, mana dengan lafaz tahdits, haddatsani Hushaim, qala haddatsana Humaid, qala haddatsana Anas. Maknanya berdasarkan riwayat ni lebih kemah lagi cara penerimaan riwayat tu, nak banding dengan Wahab bin Baqiyah. Sebab Wahab bin Baqiyah tu an Hushaim, an Humaid, an Anas. Mana riwayat secara an-anah. Kalau riwayat secara an-anah tu tak apa kuat lah, kurang sikit. Lepas tu riwayat daripada Abi Qilabah daripada Anas bin Malik, katanya kalau seseorang itu menikah dengan anak dara, mana dalam keadaan dia sudah ada isteri, dia kena duduk di sisinya 7 malam. Inilah pegangan hak satu pihak lagi. Hak jumhur ulama tu pegang tu hak inilah. Antaranya banyak lagi hak lain, antaranya hak ni. Jadi Nabi SAW kata royak ni, kalau seseorang itu menikah dengan anak dara, dia kena 7 malam. Jadi hak cerita tadi tu, kalau orang kata khusus, hak tu, hak ni cerita hak lain, hadis lain. Hak tadi mungkin hak ni takwil khusus lah gini-gini. Hak ni terang. Bukan masalah Ummu Salamah, orang lain gitu juga. Kalau anak dara 7 malam. Kalau menikah dengan janda, mana dia ada bini dah lah, dia kena duduk di sisinya 3 malam. 3 malam. Kalau saya kata Anas memarfu'kan hadis ini, saya betul, tidak salah. Memarfu'kan tu mana? Sebab saat ini dia kata Anas kata kalau seseorang itu menikah dengan anak dara, dalam keadaan dia sudah ada bini, dia kena duduk rumah anak dara saat ni, bini dia baru nikah anak dara saat ni 7 malam. Anas kata, bukan Nabi kata. Tapi Abu Qilabah kata, kalau saya kata Anas ni kaitkan hadis ini, cerita dia kata tu dengan Nabi, mana Nabi kata lah, ya dia kata gitu tu.
betul saya tidak akan salah. Sebab apa? Tapi oleh kerana dia kata saya tak kata gitu, saya tak kata, Anas meriwayatkan dia kata Nabi kata, saya tak kata gitu. Sebab apa? Sebab dia tak kata gitu. Dia cuma kata as-sunnah kadzalika. Anas kata as-sunnah kadzalika, sunnahnya lagu itulah. Jadi bila seseorang sahabat kata sunnah lagu tu, tak ada sunnah orang lain dah, dia sunnah Nabi lah. Jadi bila sunnah Nabi dekat support dengan kita kata Nabi kata ataupun Nabi nak lagu tu lah, support. Sebab tu dia kata kalau saya kata dia memarfukkan hadis ni pun saya betul, tidak salah. Tapi saya tak saya kata lagu tu atas rasa cermat. Sebab Anas tu sendiri kata as-sunnah kadzalik. Jadi saya kata Anas lah. Anas bin Malik kata Anas. Apabila kalau seseorang tu menikah gini-gini, sebagai kata-kata Anas. Tapi jangan kita anggap hak ni mauquf. Ni sahabat saja, ijtihad dia, pendapat dia saja. Jadi tak kemahlah nak buat dalil. Jangan kita anggap gitu. Sebab dia kata as-sunnah kadzalika. Bila kata as-sunnah tu maknanya Nabi. Tak sih dia pun kata. Belum tentu lagi kalau kata as-sunnah kadzalika tu mana sunnah Nabi. Mula tu yang jadi tak serupa pendapat tu kan. Hak pihak lain tu. Sebab sunnah tu Nabi guna, sunnah khulafaur rasyidin pun sunnah juga. Takut sunnah orang lain yang ni lagu ni, bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah orang lain, walaupun sunnah khulafaur rasyidin, dia tidak sama dengan sunnah Nabi. Dengan sebab itu awak tak boleh mana-mana nak kata Anas qala Rasulullah, tak boleh. Ya jadi apa yang Anas tak kata gitu, dia tak boleh kau kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kau. Ya dia kata bina as-sunnah kadzalika tu buat apa? Tak saya ada ihtimal, ada kemungkinan gitu, kemungkinan gini. Jadi sebab itulah dia tu tak saya pakai, dia kata tak kemah ni. Sebab bina sunnah kadzalika tu sunnah mana? Ya jelas dulu. Tak boleh buat main-main. Hak Nabi ni tak boleh buat main-main. Sebabnya kalau kata sunnah khulafaur rasyidin dengan sunnah Nabi, tak sama. Tak sama. Dia mungkin boleh pergi ke situ lah, sunnah tu bukan sunnah Nabi. Sebab kadang-kadang dalam kitab ni kan, dia kata inilah sunnah, padahal sunnah tu sunnah masyayikh dia. Sunnah tu untuk guru dia, bukan sunnah Nabi. Sebab tu dalam kitab tu kena perhati, molek sikit. Kadang-kadang dia kata mina sunnah, kata dia sunnatul masyayikh, sunnah tu untuk guru dia. Tu sunnah lain, tu lagu tu. Dengan sebab tu kena perhati, kena perhati. Jadi orang yang tak saya pakar tu, itulah antara sebabnya dia nampak tak kemah. Dia nampak tak kemah. Tak boleh tinggal Quran lagi. Sekarang tu tak boleh. Tak boleh nak khususkan Quran, nak kecualikan daripada hukum umum Quran tu, tak pandai lagi. Kalau tu kata kena adil, bab giliran tu masuk dalam bab adil. Nak khususkan hak baru ni kau tak apa, tidak adil. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena terikat lagi dengan hak umum Quran. Dia kena kuat lagi daripada hak ni. Baru boleh orang panggil nak takhsis umum hadis, umum Quran. Baru boleh. Babun fil rajul yadkhulu bimra'atihi qabla an yanqudaha. Ini bab tentang seorang lelaki, tentang lelaki yang masuk dengan isterinya sebelum menunaikan mas kahwinnya. Jadi kalau kita tengok yadkhulu bimra'atihi, masuk dengan bini dia, masuk mana? Masuk dalam bilik. Kau masuk dalam kedai kau masuk jambai, kau masuk mana? Masuk dengan bini. Di sini bukan maksud masuk sekali dalam bilik kau, dalam rumah kau, dalam kedai kau, dalam apa dak ni. Dia maksud dukhul dengan isterinya. Dukhul dengan isterinya tu maksudnya bersetubuh. Tapi bahasa dia guna tu bahasa halus. Bahasa halus. Jadi masuk tu kalau suami isteri buat apa? Padahal tidak semesti bersetubuh.
Kalau masuk, dia kena bersetubuh. Kalau tidak bersetubuh, ada kes ke apa-apa, hakim tanyalah, saya masuk bersetubuh ke tidak? Dia akan tanyalah. Semua orang duduk dengar belakang, dengar apa tak kira dah lah. Kalau dah naik ke mahkamah kan, jadi lagu tu lah. Setubuh ke tidak? Dia kata dah. Dia kata setubuh dah. Dia kata dah. Pasal apa? Kalau setubuh dah, boleh mas kahwin penuh. Kalau tidak, boleh separuh saja mas kahwin. No. Mungkin jadi balas juga. Dia kata setubuh dah, padahal tak setubuh lagi. Dari satu pihak boleh mas kahwin banyak, dari satu pihak kalau tidak setubuh lagi, orang lain pun kata dia masih ada darah lagi walaupun nikah. Maknanya rega dia masih tinggi lagi. Boleh jadi macam-macam lah. Perkiraan manusia ni tidak serupa. Ada orang kira kok ni, ada kira kok ni. Jadi dalam kes lagu tu, hakim nak lagu mana? Dia suruh supah lah. Ketika tu baru supah. Supah. Yang si suami ni dakwa kata dia tak setubuh dah. Ya bini kata setubuh dah. Lepas tu orang pegang dengan hadis tu, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi orang hak menafikan bini dia, apa nama ni, bini dia dakwa, dia tidak itu lagi, bini dia kata tak setubuh. Bini dia menafikan dakwa suami. Dia kena bersumpah, berani bersumpah ya. Jadi kalau dia berani bersumpah, fakta hak dia. Lepas tu kalau dia boleh untung dunia pun boleh untung dunia. Kalau dia sungguh, tak apalah, dia lepas, tak ada apa. Dia benda-benda gini lah jadi bersumpah-sumpah tu. Jadi sini bukan masuk saja ni. Maksudnya kalau dalam bahasa-bahasa lama, kita lama, dia sebut gitu je. Dukhul dengannya. Dia sebut dukhul. Dukhul tu makna masuk tu kok. Tapi dia masih nak kacak berselindung lagi. Dia katalah dukhul dengannya. Sebenarnya orang ramai ni tak faham kepada dia pula dukhul ni. Setubuh lah. Setubuh. Jadi kira setubuh tu setara mana pula? Panjang lah. Waktu yang bahas panjang lah. Setubuh tu lah ke mana pula? Astuh tu setubuh dah kau? Misalnya dakak, jadi satu tubuh, bersetubuh dah kau tu? Setubuh mana satu tubuh, jadi gitu. Dakak, dah. Bukan setubuh. Setubuh ni lebih lagi pada tu. Yang menyebabkan kadar seseorang tu, kiranya dia kena rejam kau, kena sebab kau, kena gapo kau sana, dikira berzina kau, kalau setara tu dia buat. Iaitu sekurang-kurangnya kepala zakar dia itu sudah masuk dalam faraj perempuan. Kadar tu. Tak kira tubik air mani kata tubik air mani, tubik luar kau tubik dalam, tak cara tu. Dia kira kadar tu. Kadar tu kira berzina. Kalau tak sampai ke situ lagi, tidak berzina lagi. Dan tidak kena hukum sebab kau rejal kau apa tak lagi. Dia itu maksud setubuh tu. Maksud dukhul itu. Lepas tu kalau dia ikut cara sumbang, cara yang tidak betul, luar tabi'i, dia buat, tak kira. Dia kena farad, saluran hadapan, bukan saluran lain. Bukan saluran lain. Tu bendanya. Baru dia kira berzina, baru dia kena hukum gapo semua tu berlaku. Tu. Dia kira sudah bersetubuh dah, tu sekadar tu. Kalau tak royak kan mungkin tak tahu pula dah. Jadi royak tu biar jelas. Biar jelas. Jadi dukhul sebelum bayar mas kahwin, boleh ke tidak? Memang boleh pun. Jadi mas kahwin ni ada mahar itu, mahar muajjal orang panggil. Mahar muajjal. Jadi mas kahwin yang diberikan segera pada masa dia. Ada mahar muajjal, mas kahwin yang ditangguhkan pemberiannya, mana tidak diberi lagi, sikit pun tidak, penuh pun tidak. Jadi dari segi boleh tu boleh dah. Mas kahwin ni kalau tak sebut dalam akad pun tak apa, tapi kena bui. Kena bui tu suku. Sebut tu suku, tak sebut pun tak apa. Jadi kalau seseorang tu kata saya kahwinkan awak dengan anak saya ni, nama sekian-sekian ni, jadi dah dengan mas kahwin sebab dia tak sebut tu.
Sah dah. Dari segi sah dah nikah. Cuma bila tak sebut gitu, nak bui sebanyak mana? Itu dia adalah hukum pula, orang panggil mahar mithil. Mas kahwin perempuan yang seumpamanya berapa, hak setara tu, dia akan bagi sebanyak tu. Itulah hak wajib atas dia nya. Dia tak boleh nak dakwa lah. Dia kata misalnya 10,000 kau, dia kata apa tak ayat dulu lagi tempat tu email ke apa tu. Misalnya kita kata susah lah kemudian. Itu je yang sebut tu, takut jadi susah kemudian, canggah. Jadi kalau tak sebut, hakim kau siapa kau, dia akan pakai gitulah. Bila tak sebut, pakai mas kahwin mahar mithil. Ini perempuan hak setara tu berapa mas kahwin. Itu dari segi nak bersetubuh, boleh dah, boleh. Inilah yang di pendapat Thawri, Hasan, Syafi'i, dan ini juga di kalangan sahabat, riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zuhri, Qatadah dan lain-lain. Itu dah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zuhri, Qatadah dan Malik. Ni kait dengan ayat kemudian ni. Moga tak ada titiknya. Dia kata tak boleh nak bersetubuh kalau selagi tak bui sikit pun. Dia kena bui lah juga sikit, sebanyak gapo-gapo dulu baru boleh bersetubuh, mengikut pendapat demo hak saat ni. Tetapi kebanyakan ulama kata dah boleh dah, tak bui sikit abuk pun boleh. Dan jadi sudah akad dah tu, sudah sah dah, boleh. Pasal apa? Pasal dia pegang dengan hadis Ali ni lah. Hadis Ali hak cerita Sayyidina Ali ni. Hak ni hak kita baca ni. Riwayat daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas ni, kata bila Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW kata kepada dia, membuilah sesuatu kepada dia. Dia kata saya tak ada gapo-gapo nak bui gapo. Tak ada gapo-gapo. Nabi SAW kata, mana baju besi tu? Al-Hutamiyah tu. Al-Hutamiyah tu nama lah, nama baju besi tu. Duduk mana tu? Jadi berdasarkan hak ni lah, setengah-setengah ulama kata tak boleh, kena bui dulu. Kena bui dulu. Lepas tu masalah mas kahwin. Mas kahwin bui dah kau tidak ni Sayyidina Ali ni? Kalau sudah bui dah, apa tak boleh? Apa kena bui benda lain suku pula? Baik. Kalau lah kita kata dia tak bui lagi, tak bui lagi, bermakna dia nak isyarat di sini, kalau selagi tidak bui gapo-gapo, tidak bui, terutamanya mas kahwin lah, sebahagian daripada mas kahwin, walaupun tidak bui sepenuhnya pun, sebahagian yang kena bui. Inilah pegangan dia. Tapi kalau kita kata berdasarkan riwayat hak masyhur, hak maklum, dia bui dah mas kahwin. Ni hak mana pula? Dia suruh bui sebagai gapo ni pula ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia tak sepakat hadis ni. Pasal apa? Sebab bercanggah dengan hak maklum, iaitu Sayyidina Ali sudah bagi dah mas kahwin. Apa pula kata gini? Apa pula kata gini? Tapi ada juga yang dia cuba nak guna, nak terima kedua-dua hadis ini. Dia kata memanglah mas kahwin tu sudah disebut dah, tapi dia tidak bui semua. Jadi maksud Nabi ni suruh bui sikit. Semua tak bui lagi tu dalam akad tu memang sudah sebut dah, tapi sebenarnya dia tidak bui lagi, hanya sebut dalam akad saja. Jadi Nabi naknya bui dulu sikit. Gitu. Tapi bagi orang yang kata boleh, dia tak cara sebut dah, kau tak ada sebut lagi kau, memang boleh. Memang boleh duduk bersama dengan isteri dan bersetubuh dengan dia, boleh. Jadi hadis ni marjuh lah bagi dia, tidak kuat. Hadis ni pasal bercanggah dengan hak lebih kuat lagi, kita tak pakai hak ni, kata dia. Kita tak pakai hak ni. Sebab kalau kita nak soal, ni bui sebagai gap. Bila? Suruh bui ni, bila? Seseolahnya macam tak bui ke satu lagi, sedangkan dak memang bui dah. Kalau kita nak kata dia bui kemudian, dak memang dia bagi selalu. Bagi selalu. Bahkan kalau dalam Bukhari, dalam Muslim, apa kita sudah jumpa dah kan, iaitu Sayyidina Ali cadar dah unta, cadar dah
beberapa perkara untuk buat mas kahwin dia. Dan itulah yang diberikan sebagai mas kahwin, dan dengan pertolongan sahabat-sahabat lagi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, pepakat bantu, dia sudah ada dah mas kahwin. Jadi apa makna dia beri hak mana lagi? Kalau kita nak kahwin kata mas kahwin itu disebut saja, mas kahwin itu tak beri lagi, mas kahwin itu bertangguh, bercanggah dengan hak tu. Sebab itulah ulama-ulama yang kata boleh bersetubuh ni walaupun tidak sebut mas kahwin, tidak beri mas kahwin lagi tu boleh, sebab ada hadis ni memang ada, tapi hadis ni tak kemah. Ada di segitulah tak kemah. Yang keduanya riwayat daripada Ghailan bin Anas, daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban, daripada seorang sahabat, salah seorang sahabat Nabi SAW, bahawa Ali bila menikah dengan Fatimah, dia nak yadkhulu biha, dia nak bersama dengan Fatimah lah. Mana kira-kiranya nak masuk dalam, kira-kiranya sampai ke peringkat bersetubuh pun boleh jadi. Rasulullah SAW larang dia, tak beri masuk sampai dia beri sesuatu dulu kepada Fatimah. Dia pun kata saya tak ada gambar satu. Jadi hak tak lebih kurang hak tadi jugalah. Cuma ni riwayat yang lain tadi daripada Ibn Abbas, ni daripada Anas, dan perawi di bawah dia pun lain. Tapi cerita tu nampak cerita tula. Cerita tula. Saya tak ada gambar satu, kata dia. Nabi SAW pun kata kepada dia, kamu berilah baju besi kamu tu. Sayyidina Ali pun berilah kepada Fatimah baju besi dia. Lepas pada tu barulah dia bersama dengan Fatimah. Tapi hadis ini juga serupa dengan hak tadi juga, dipertikaikan oleh ulama, terutamanya dengan adanya perawi yang bernama Ghailan bin Anas itu. Itu perawi yang dipertikaikan, mana tak kuat. Ghailan bin Anas itu. Ada yang mengatakan tidak kuat, ada yang mengatakan dia dimajhul, apa-apa macam-macam lah. Jadi tak boleh nak pegang juga, tak boleh nak pegang juga. Sebab tu yang kebanyakan ulama tak pakar tu. Jadi tidak semestinya hadis ni kalau ada nak pakar selalu. Dan tidak semestinya kalau kita tak pakar satu hadis tu bermakna kita tolak hadis, kita jadi anti hadis. Tak. Ini macam ni, orang mana-mana terima kata boleh dah bersetubuh dengan isteri tu walaupun tak bagilah pergi mas kahwin, sedangkan hak ni ada ni hadis ni dia tak pakar. Adalah sebab-sebab dia tak pakar. Dia tak pakar hadis-hadis ni, sebab bagi dia lemah, tak kuat ataupun bercanggah dengan hal lain. Riwayat seterusnya daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas apa tadi juga. Cuma Ghailan, jadi masalahnya selain daripada Ghailan itu bermasalah perawi yang dipertikaikan, riwayat dia tu muttarid pula dari segi sanad dia. Sanad dia tu tidak tetap, sekali gini sekali gini. Itu menyebabkan jadi tak kemahlah. Ulama tak sepakat. Misalnya ni dia kata Ghailan bin Anas meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban, daripada rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat Katsir pula, dalam riwayat Katsir hak lagi, hak tadi pun daripada riwayat Katsir juga. Daripada Abu Haywah juga, daripada Ghailan, tapi di sini terus dia ambil daripada Ikrimah. Tak ada pula daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban, tak ada. Daripada Ibnu Abbas serupa dengan hak tadi, tapi ada dia juga. Seterusnya riwayat daripada Syarik, daripada Mansur, daripada Talha, riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh aku buat masuk seorang perempuan pergi berjumpa dengan suaminya sebelum dia memberikan apa-apa kepada isterinya. Ini kalau nak kira boleh jadi hujah kuat dah. Balik orang hak kata boleh bersetubuh dah walaupun tak bagi gapo-gapo mas kahwin, tak bagi gapo-gapo lagi. Ni hadisnya, iaitu Aisyah kata Nabi suruh dia tu bawa tu macam kita kata iring lah, iring. Iring kan, kalau pengantin tu ada sambut tu bawa pergi ke pintu di bilik suami dia. Nabi suruh buat gitu.
Tapi masalahnya riwayat ni tak kemah juga, sebab syarik tu, perawi tu tak kemah. So yang keduanya sebab Khaisamah tu dia tak dengar apa-apa daripada Aisyah, mana sanad ni putus. Kalau nak kira boleh jadi dalil kuat juga kepada demo tu. Tapi tak boleh. Tak boleh. Hal ini pun tak boleh, hal itu pun tak boleh. Imam Abu Daud buat mari hak bermasalah. Hak bermasalah. Yang menyebabkan masing-masing pihak tu tak mahu terima dalil pihak lain. Sebab apa? Bagi mereka tak kuat, tak kemah. Tak kemah jadi bagi hak kemahnya hak mana? Bukan ni. Hak lain bagi orang yang kata boleh bersetubuh dan apa tu, dah kalau tidak sebut mas kahwin pun boleh. Boleh setakat mana? Boleh lah. Dalam hadis hak lain tu sebut tak ada bersatu lah. Boleh tidur sekali, duduk sekali, apa tak ada bersatu lah. Apa yang perlu ada hak lagu ni pula tu. Jadi dengan sebab tu dia kata tak perlu dah. Tak perlu dah kepada pemberian-pemberian yang lain. Dan dengan adanya benda-benda lagu ni lah, mungkin dalam masyarakat kita ni adalah pula dia adat-adat yang tertentu yang bertambahan tu. Selain daripada mas kahwin, anak pun tak apa jelas juga dari segi istilah tu orang pakar tu lagu mana, apa maksud dia. Mungkin daripada satu tempat ke satu tempat tu tak serupa pula istilah dia nya. Jadi sebelum mas kahwin tu orang panggil hantaran lah. Lepas tu sudah kahwin, sudah mas kahwin, kapal pergi ke rumah tu ngena lah. Ada pula ngena tu. Apakah mengena tu dia ambil daripada sini? Dia ambil daripada sini. Bui sesuatu. Mas kahwin tu suku. Mana kalau selagi tak mengena tak boleh. Kalau ambil sini silap lah. Tak kena lah. Tak kena. Sebab satunya hadis ni tak boleh pakai tu. Cuma adat tu adalah mengena ni mengikut anak faham lah. Anak faham. Kalau tak betul tak apa royak. Hak kita orang royak kita mengena ni maknanya bila pengantin lelaki pergi ke rumah pengantin perempuan, disambut tu dia ada beberapa orang daripada pihak lelaki ni, berapa orang kita kata dia nak berapa orang dah. Jadi naknya pergi jumpa dengan perempuan tu, dia bukan jumpa saja, bukan salah saja. Dia bui pitih ke gapo ke dia bui. Jadi naknya sebanyak mana? Ada dalam perkiraan itu. Itu orang panggil ngena. Gitu. Setengah-setengah tu pakar lagu tu, setengah-setengah tak pakar dah. Tapi hak pakar lagu tu dia ambil mana? Mungkin daripada hak ni. Sebab kalau kira-kira pas kahwin bui dah. Lepas tu suruh bui lagi hak mana ni bui. Boleh jadilah. Boleh jadi dia buat sendiri, tak ada kena-kena dengan hadis ni pun tak tahulah tu tak tahulah. Lepas tu hantaran kau tu gani tu tak ada sebenarnya, tak ada. Dalam Islam adanya mas kahwin saja. Dah hak sepatutnya dapat ini hak siapa dia? Hak perempuan tu. Bukan hak ayah dia, hak keluarga dia, tidak. Kita kata kalau tak WPT dulu nak baik ke rumah, nak gitu gini, nak ke mana dah. Lepas tu nak sembelih lembu, nak macam-macam lagi gini nak. Lagu mana? Tak usah buat lah. Kalau tak ada PT kan senang je. Siapa dia suruh buat? Tak sampai ki lah apa je. Ni nanti nak siap gini, nak siap banyak benar PT. Akhir sekali anaknya boleh 10 riyal je dah. Tua dirinya boleh 10 riyal. Ya lagu tu. Tak boleh. Dia sebenarnya mas kahwin tu hak perempuan. Hak dia. Jadi kita ibu bapa siapa-siapa pun dia kena faham lah tu. Jadi kalau dia terima PT tu bukan ke dia. Dia kena bui kepada anak dia. Kalau katakan anak dia lah. Bui kepada anak dia. Hak jadi pengantin, jadi bini orang tu, serah ke dia. Lepas tu ikut dia lah, dia nak bui kau tak saya bui kau. Tak boleh kata apa. Dia kena serah ke dia.
Cumanya kalau anak tu jenis faham, jenis bersimpati, jenis bertimbang rasa, jenis faham keadaan mak ayah dia susah gitu gini, buat gotu goni, buat langsir gotu goni kan, dia nak holak, sepatutnya gitulah kita kata. Kalau dia boleh piti hak lain, nanti ini salah satu sumber jadi hak dia dapat piti. Kalau dia boleh piti hak lain, dia tak akan buat ke benda-benda tu, dia akan buat juga. Jadi kalau buat hak ni molek kalau dia buat. Kecuali kalau mak ayah dia memang orang senang, dah tak perlu, tak payah dah. Tu sifat dia, sifat dalam akaun demo lah, kita kata. Tapi kalau susah, sepatutnya gitu. Sebab hak lain-lain lah. Kalau dia kerja, dia dapat PT melalui sumber yang lain, kan dia bagi tolong mak ayah dia untuk buat gotu, untuk buat godi. Hak ni pun bahkan hak ni tak payah susah orang bui mas kahwin. Tapi kalau nak kira hak dia, aku nak kira hak anak tu, hak menikah tu lah, hak perempuan. Jadi bukan hak ayah, bukan hak siapa. Senang-senangnya tak usah buat payah-payah. Nabi SAW pun ada menikah, maka koleh je, tak ada sembelih gapo-gapo. Jadi boleh, tak apa. Sembelih kambing saja pun boleh dah. Ataupun tak sibuk gapo-gapo, sikit-sikit je jamu, teh dengan sekut tawar, kita kata boleh, tak ada apa. Cuma jadi kepelik. Mungkinlah masyarakat jadi rasa pelik dah. Duk cadar tak makan jap pagi lagi, nak makan banyak nasi tengah hari, tahu-tahu air teh jamu dah. Pasal kebiasaan lah tu. Sebenarnya tak ada gapo sebenarnya. Hak sebenar jamu teh pun ya dah. Yang pentingnya berkumpul, maklum. Tujuannya nak suruh maklum, okey. Ni jamu apa? Ini sempena kahwin. Sempena kahwin. Kalau susah sebenarnya boleh buat lagi tu, tak perlu menunjuk-nunjuk nak jaga orang, tak perlu. Seterusnya riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana perempuan yang dikahwini dengan diberikan mas kahwin kepadanya, ataupun hibah. Ini sesuatu pemberian, orang kita panggil gapo kan ni, ataupun perjanjian, diberikan perjanjian sebelum akad nikah, itu haknya. Orang kita panggil ke dia ni, masa pergi nak ngenak, bukan ngenak tadi, hak ngenak tadi tu lagu lain. Apa ni, ke dia panggil, pergi nak tengok tu, nak tengok dulu mula-mula tu. Jadi ada juga orang bawa kain, kain batik, kata bawa cicing sebentuk, ada juga cicing. Ada juga lagu tu macam-macam. Jadi kalau buat pergi hak tu, kalau tak jadi pun dia kira tak apa. Balik orang lelaki ni, dia kira macam pemberian. Itu orang panggil hibah, bukan mas kahwin. Sukarela dia nak bagi. Dalam masyarakat kita ni pun ada juga benda lagu tu, hibah. Ataupun dia berjanji. Dia berjanji tu sebelum akad nikah. Jadi dia berjanji apa-apalah, dia nak beri kereta ke, dia nak beri gapo ke, memang ada janji. Jadi kalau hak berjanji sebelum akad nikah, boleh kepada siapa? Kepada perempuan itu semua. Hak mana-mana bui itu boleh ke dia, itu hak dia. Lepas tu dia nak beri kaya dia, ke mak dia, nak jual, nak bagi ke siapa-siapa, tak apalah, dia dulu. Hak dia. Orang bagi kain, kau bagi gapo, kau kain sepasal, kau kita kata, boleh ke dia. Mas kahwin itu pun gitu juga. Yang diberikan itu hak dia, fahuwa laha, hak dia. Kalau diberikan selepas akad nikah, maka pemberian itu adalah hak orang yang diberikan. Misalnya selepas akad nikah tu dia nak beri, ni untuk adik lah, untuk adiknya, ni untuk kakak awak, dia kata ke bini dia.
Jadi boleh ke kakak dia. Kalau diberikan untuk kakak dia, ni untuk mak misalnya, sepasal ni untuk mak, ni untuk ayah. Dia boleh lepas akad nikah tu. Jadi boleh untuk ayah. Kalau bui gitu, boleh kepada orang yang disebut. Itu dia. Kalau tidak disebut, maka kira diberi kepada perempuan itu. Selepas akad nikah, kalau diberi lagi, keluarga nak bagi lagi, ada lagi, dah lepas tu pa ni berapa pa pula, lepas pada tu katakanlah, dikira untuk perempuan itu. Kecuali kalau dia kata hak ni untuk ni maka boleh hak orang itulah. Boleh untuk orang itulah. Dan hak paling, orang yang paling patut kita nak muliakan seseorang, dengannya siapa dia? Orang yang paling patut kita bermurah hati, kita berikan sesuatu sebagai memuliakan seseorang itu, siapa dia? Ibnatuhu, anaknya, anak perempuannya, ataupun saudara perempuannya, mak dara. Mana mak saudara lah. Jadi kalau kita nak bui ni, nak bui ke siapa? Patut sebagai memuliakan tok tua tu. Kita nak bui ke siapa? Seterusnya, kalau selain daripada bini kita, nak jadi bini kita tu, siapa dia? Biasanya kalau bui kepada adik-adik dia, suka juga. Kalau bui ke mak saudara dia, penat juga. Buat bunga kau tu, bunga kau dia tak tidur, kita kata. Misalnya, jadi bui. Itulah dia katakan orang yang paling patut kalau nak bui sebagai memuliakan seseorang ialah anak perempuannya ataupun saudara perempuannya. Mana orang rapat-rapat lah, orang rapat-rapat, kira-kiranya susah lah juga, buat puluk ke, buat gapo ke, kita kata dia susah. Jadi molek lah kalau bagi. Itulah, ini dari segi adab saja, bukan sebagai suatu kemestian. Ini hadis ini pun tidak kuat mana paling tinggi ia hasan sahaja. Tapi kalau hasan pun boleh pakai dah, nak buat satu tradisi pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau siapa jadi susah, baik tak sah. Kalau siapa jadi susah, tak sah. Ya, jadi masa tengah tu mengatakan hadis ini dhaif sebab apa? Ibnu Jurayj itu meriwayatkan secara an'anah daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Setengah-setengah ulama mengatakan kalau dalam hadis tu ada lagu ni sanadnya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, hadis tu dhaif dah, tak boleh pakai selalu dah. Jadi mana tak boleh nak kemah mana lah, sebab tu orang pun tak kemah mana benda-benda lagu ni. Hak tentunya semua terima mas kahwin. Tu. Hak lain-lain itu tidak. Tapi ada juga di dalam hadis ada sebut, bukan kata mas kahwin saja, benda lain tak boleh. Hak lain karu, hak lain bid'ah semata-mata. Ada juga. Sama ada hak sebelum kahwin, hak selepas kahwin. Tidak kata ambil orang dengan secara batil dan dengan cara tak betul lah, ambil sangat, lepas tu tak sah pula. Dia kata ada masa dia dah pergi tengok tu, tidak mesti setuju lalu halik perempuan pun. Siapa dia suruh bawa? Dia tidak suruh bawa. Cicing ke apa tu, gelar ke, cicing ke apa, dah bawa juga. Dia sudah jadi adat pun dalam masyarakat kita. Mana dia memang maklum dah, kalau pergi tu, kalau dia tak terima pun pakai tak ambil balik dah. Tu sudah jadi adat. Hak ni hak ni sebelum akad nikah, hak perempuan itu selepas akad nikah, tengok dia ada kata kau suruh bui siapa-siapa. Kalau tak ada kata bui ke siapa-siapa, boleh kepada perempuan itu juga. Ini kalau bernikah lah. Kalau tak nikah, sebab tadi lah, tak boleh kata ambil hak orang, lepas tu berapa orang dah pakat pergi kelis dia, ramai dah kata 10 orang ada dah, masing-masing bawa. Jadi pada kaya dengan tu, dia nak mana rezeki dia. Siapa dia suruh? Pergi tengok, pergi bawa tu. Dia pun tidak tahu pergi. Gitu. Tapi kalau orang pergi tak bawa, tak boleh kata juga.
Tak boleh kata lah kedekut lah, mujuh lah, kita tak say dah. Tak boleh kata juga. Cuma ini termasuk dalam adat lah. Kalau ada pula ni termasuk dalam adat. Dan kita nak kata benda tu tak ada langsung, tak kena langsung, tak betul, tak boleh sekadar tu. Sekadar tu boleh. Babun fi ma yuqalu lil mutazawwij, apa yang dikatakan, moleknya kita ada ucapan lah. Sport lain-lain pun ada, selamat hari raya, go to go ni kita katakan. Jadi kalau orang baru nikah nak kata gaf, nak kata gaf. Jadi masing-masing dalam budaya manusia ni, dalam tamadun manusia ni, dia ada masing-masing. Ni kata gini, ni kata gini. Ucapan tu bagi kita orang Islamnya, Nabi SAW ajar lagu ni, barakallahu laka, barakallahu wa barakallahu alaika. Kena sambung sekali, wa jama'a bainakuma fi khair. Kata gitu. Itulah yang sebaik-baiknya. Kalau barakallahu fika pun boleh pada barakallahu laka saja. Ada tu kira tu. Jadi tidak sekadar ucapan saja, tapi bersama dengan ucapan tu ada doa juga. Itulah kelebihan Islam ajar. Dia berbeza berbeza dengan berbeza dengan ucapan-ucapan hak lain-lain lah. Dalam sini, dalam kitab dia sebut rafa'ah. Nabi SAW kalau dia mengucapkan selamat berkahwin, itu asal mana rafa'ah tu, kepada seseorang yang baru berkahwin. Tetapi rafa'ah ini dia asalnya daripada perkataan birrifa' atau birrafa'i wal banin. Itu ucapan di kalangan orang Arabnya, birrafa' wal banin. Mudah-mudahan kamu mesra sepanjang masa dan akan mendapat anak-anak bina. Itu ucapan orang Arabnya hak semasa jahiliah. Nabi SAW tak kena. Tetapi perkataan hak asal rafa' ayurafi'u tu masih lagi digunakan dalam hadis. Cuma tak kata birrafa' wal banin, itu tak kata lagu tu. Hak katanya barakallahu laka dan seterusnya hak tadi. Sebab apa? Sebab di situ ada unsur jahiliah. Kalau birrafa' saja tu tak apa, mesra tu. Sebab Nabi pun kata jama'a bainakuma fi khair. Supaya dah birrafa' tu. Sebab sebut wal banin, selepas pada tu. Situ hak silap. Jadi Nabi baikilah. Wal banin tu mudah-mudahan dapat anak-anak gapo? Lelaki tu. Bil banin, tidak kata bil banat atau bil banin wal banat, tidak kata gitu. Dia kata birrafa' wal banin saja. Sedangkan orang Arab jahiliah ni dia tidak suka kepada anak-anak perempuan. Jadi kalau kita nak pakai lagi ucapan lagu tu, mana kita terpengaruh dengan hak jahiliah yang tak betul tu. Jadi kira-kira anak perempuan ni tidak betul, tak molek. Dia tidak disebut lah, tidak disebut. Tak sah lagu tu. Sebab tu Nabi SAW tukar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi tukar dia. Tapi perkataan idza rafa'ah masih lagi digunakan oleh sahabat. Padahal rafa'ah tu asal dia kata birrafa'i wal banin tadi itulah. Kata lagu tu. Jadi rafa'ah tu dengan makna kalau orang Islam rafa'a yurafi'u tarfi'at. Gini katanya barakallahu laka, bukan kata birrafa'i wal banin. Jadi bermakna perkataan tu dalam bahasa ni kita boleh guna. Misalnya kita kata apa faedahnya buat gitu, memperjudikan nyawa. Jadi apa yang kita kecek bahasa judi-judi pulaknya? Mempertaruhkan nyawa. Jadi pertaruhan ni orang taruh judi itu. Jadi bolehkah tidak kita guna bahasa memperjudikan, mempertaruhkan, mempersembahkan? Asal makna persembah tu persembah. Nak sembah tu pekong tu lah. Nak sembah tu buat gilah gapo-gapo, susu ke, walimah ke, buat gapo ke, buat depan persembah tu. Sembah dulu. Boleh ke tidak? Boleh. Asalkan bentuk persembahan yang kita kata tu bukan lagu tu. Persembahan kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tu persembahan kita. Tak ada dah makna asal tu. Supaya juga rafa' dia guna perkataan tu.
Tapi tak ada dah makna hak asal tu, tak pakar tu. Supaya juga berjudi dia guna dari segi bahasa saja. Dari segi tak tentu tu, dari segi tak tentu tu nak boleh untung ke nak rugi. Dari segi tu. Bukan apa makna kita nak suruh ingat kepada perjudian tu. Perjudian tu sebahagian daripada amalan kita. Dah, tidak lagu tu. Jadi tak apa guna sekadar bahasa hak lagu tu tak apa. Dalam hadis pun ada guna. Babur rajul yazawwajul mar'ah fayajiduha hubla. Bab apa dia seseorang yang menikah dengan seorang perempuan, lepas tu didapatinya mengandung dah. Puting dah. Kita sekata dulu lah, tu tak baca lagi sana. Sekata dulu, wallahu a'lam.